Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayang daripadanya. Maka kita sekali lagi kita dapat bersama-sama bagi meneruskan pembacaan kita daripada tafsir daripada surah Ibrahim melalui tafsir Jalalain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Semalam kita berhenti pada ayat وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ min azabin syadid. Wailun mubtada, lil kafirin khabar min bayaniyah, ataupun wailun mubtada, lil kafirin khabar min muta'alliq kepada wailun. Setelah diberitahu bahawasanya jalan cahaya itu adalah jalan Zat yang maha perkasa lagi maha terpuji, dan Zat itu adalah Zat yang merupakan empunya dan pemilik, yang berkuasa bagi apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jalan cahaya itu adalah jalan yang hebat, jalan yang agung, jalan yang sempurna. Maka ayat yang seterusnya mengatakan wail, celakalah. Wail, celakalah bagi orang-orang yang kafir
Apa maksud wail? Maksudnya adalah azab yang sangat pedih. Wail di dalam Al-Quran, kebanyakan tempat dia memberi makna kecelakaan. Ia memberi makna kebinasaan. Seperti mana kalau kita boleh nukilkan daripada kitab karangan Imam Az-Zarkashi, nukilan daripada Al-Asma'i. Jadi Al-Asma'i, ulama lughah mengatakan wail ini maknanya adalah taqbih. Wail maknanya taqbih. Contohnya, walakumul wailu mimma tasifun. Apa kata Asma'i? Wail kalau di dalam Al-Quran memberi makna taqbih, mencela, memburukkan. Tetapi kadang-kadang wail itu juga digunakan memberi makna tahassur, memberi makna tafajju'. Tahassur itu memberi makna kekesalan, kekecewaan, rasa sakit. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, nukilan daripada perkataan Qabil. Apa kata Qabil? Ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Ini perkataan Qabil setelah dia melihat bagaimana bahawasanya ada gagak yang tahu cara nak mengkebumikan bangkai kawannya, maka kata Qabil, ya wailata, ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Jadi wail di sini memberi makna tahassur, memberi makna tafajju', memberi makna tahassur dan juga tafajju'. Dengan lughah bagi perkataan wail. Maka wail di sini memberi makna azab. Azab yang pedih. Azab yang pedih bagi orang-orang yang kafir. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, walaupun ulama tafsir menafsirkan kecelakaan yang dimaksudkan di sini adalah merupakan azab di hari akhirat. Wail itu, wail bagi mereka yang berpaling daripada Siratil Azizil Hamid, yang berpaling daripada nur, yang berpaling daripada Siratil Mustaqim. Wail itu maksudnya orang-orang yang kafir, orang yang kufur akan memperoleh azab yang sangat pedih di hari kiamat. Tetapi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bagi saya wail di dalam ayat ini bukan hanya merujuk kepada kesengsaraan dan azab di hari akhirat kelak. Bahkan di dunia lagi, wail, rasa sengsara dan seksa akan dirasai oleh orang-orang yang mengkufuri jalan yang lurus. Mereka akan merasai azab dan sengsara di dunia lagi. Di dunia lagi mereka akan menghadapinya. Mereka yang tidak ada Tuhan, mereka yang tidak ada pegangan yang lurus, apabila mereka menghadapi musibah dan masalah yang tidak ada asbab lahiriah yang mampu menyelesaikannya, maka mereka akan sampai ke titik ya'sun. Titik apa? Ya'sun. Ya'sun makna apa? Putus asa. Putus asa. Ya'sun ini adalah sifat orang kafir sebenarnya. Ya'sun ni maksudnya dia sampai satu tahap yang dia merasakan tidak ada jalan keluar. Dan sifat ya'sun ini Allah Ta'ala gambarkan di dalam ayat yang lain. Sepatutnya dia hanya adalah sifat orang yang tidak ada Tuhan, orang yang tidak ada Tuhan yang sebenar. Wala tay'asu min rauhillah, innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Hanya saja orang yang berputus asa daripada rahmat Allah, daripada bantuan Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.
Maka apakah bentuk kesengsaraan yang akan dihadapi oleh orang-orang kafir apabila tidak bertuhan, tidak bermanhaj, tidak mempunyai jalan yang betul? Mereka apabila berada di dalam sesuatu keadaan, dalam situasi musibah yang zahirnya tidak ada asbab lahiriah yang boleh menyelamatkan, mereka akan sampai ke titik ya'sun. Apabila mereka sampai ke titik ya'sun, maka jalan keluar yang akan diambil adalah membunuh diri. Jalan yang akan diambil adalah membunuh diri. Maka itulah sebenarnya bentuk-bentuk wail yang akan diterima oleh orang yang mengingkari dan mengkufuri manhaj, mengkufuri siratil mustaqim, mengkufuri siratillah, iaitu mereka akan mengalami kesengsaraan. Dan beliau menyebut lagi, sebenarnya rasa bertuhan itu adalah sifat fitrah bagi manusia. Rasa bertuhan adalah sifat fitrah bagi manusia. Di dalam Al-Quran, kalau kita baca dalam Al-Quran, kita tidak akan temui usaha Al-Quran untuk mengisbatkan kewujudan Tuhan. Tetapi usaha Al-Quran adalah untuk menafikan sekutu bagi Tuhan. Sekutu bagi Tuhan. Bukan mengisbatkan kewujudan Tuhan, tetapi mengisbatkan tiada sekutu bagi Tuhan. Ailahun ma'allah. Lau kana fihima alihatun illallah. Lihat. Firqah-firqah batilah yang diserang di dalam Al-Quran adalah mereka yang melakukan syirik. Kenapa tidak ada mujadalah, jidal di dalam Al-Quran soal kewujudan Tuhan? Kerana sebenarnya rasa ada super power, sebenarnya itu adalah fitrah manusia. Sebenarnya yang ia tersembunyi di sudut hati, di lubuk hati manusia. Walaupun orang ateis, orang Dahri ni golongan yang ateis, tidak mempercayai kewujudan Tuhan, walaupun mereka pada atas lidah mengingkarinya, tetapi fitrah mereka sebenarnya mengakui ada super power yang kekuasaannya mengatasi semua kuasa. Dan kata beliau lagi, fitrah itu akan terzahir bila sampai satu tahap buntu, tak ada jalan, maka keluar atas lidah dia, wahai Tuhan, oh God. Karl Marx ataupun sesiapa sahaja yang mengatakan mereka ini komunis, ateis, tidak mempercayai Tuhan, tetapi saat di hujung nyawanya merayu-rayu kepada Tuhan. Pada waktu itu, apabila hilang punca asbab lahiriah, maka akan keluarlah fitrah. Akan keluarlah apa? Fitrah yang sebenarnya ada fitrah tersebut di dalam hati manusia. Sebab itu, manusia ini disebut sebagai sesat. Apakah kesesatan orang Nasrani? Kesesatan mereka, kesesatan dalam menentukan siapakah Tuhan. Apakah kesesatan orang musyrikin? Kesesatan mereka dalam menentukan siapakah Tuhan. Apakah kesesatan orang Yahudi? Kesesatan mereka dalam menentukan siapakah Tuhan. Sebab itu, di dalam Al-Quran, perbicaraan kebanyakannya seputar berkaitan dengan syirik, menyengutukan, mengatakan ada Tuhan selain Allah. Jadi kesesatan yang berlaku kepada manusia adalah mereka sesat dalam menentukan siapakah Tuhan. Kesesatan dalam menentukan siapakah Tuhan. Contohnya kata Nabi Ibrahim,
Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah. Di dalam ayat ini, apakah iskal, apakah i'tirad yang ditujukan oleh Nabi Ibrahim kepada Azar, iaitu menjadikan berhala sebagai Tuhan? Maknanya Azar dan kaumnya mengakui adanya Tuhan, tapi Tuhan tu berhala. Nampak tak? Mereka bukan mengatakan tiada Tuhan, tapi salah dalam menentukan siapakah Tuhan. Sebab itu golongan ini ataupun sifat ini dipanggil dhalal, sesat. Sesat. Apa maksud orang sesat? Orang sesat ni mereka nak pergi satu tempat tapi guna jalan lain. Nak pergi satu tempat tetapi guna jalan lain. Hendak hidup bertuhan tetapi memilih bukan Tuhan yang sebenar. Memilih bukan Tuhan yang sebenar. Allahu Akbar. Wawailul lil kafirina min azabin syadid. Dan wailah bagi orang-orang kafir. Kafir dalam bahasa Arab, dia memberi makna mengambus. Kambus. Kafir ni maksudnya kambus. Orang yang kambus. Orang kafir dipanggil kafir sebab dia mengambus kebenaran. Dia mengambus kebenaran. Menutup kebenaran. Sebab itu kafir dipanggil kafir sebab dia menutup buku isi. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Fatah, liyaghiza bihimul kuffar. Ayat ini apa maknanya? Kamathali wa mathaluhum fit Taurah kazar'in wa mazun fil Injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Nampak? Ini contoh. Ini contoh dalam Al-Quran. Kuffar. Kuffar yang dimaksudkan di sini adalah orang yang kambus. Orang tanam benih pergi kambus. Jadi bila pokok tunas keluar, pokok jadi, maka itu akan gembira. Tetapi orang yang dia dengki, dia nak tutup benih tersebut, dia akan rasa marah. Dia akan rasa marah. Jadi kufar dalam ayat ini memberi makna orang yang kambus. Orang yang kambus. Bukan makna kufar dengan makna orang kafir. Tetapi daripada perkataan itulah orang kafir dipanggil orang yang kafir. Mengambus iman, mengambus kebenaran. Dan oleh kerana orang kafir ini mempunyai martabat-martabat yang berbeza-beza. Semalam saya telah sebutkan. Seperti mana iman itu ada darajat-darajatnya, seperti mana orang Islam ada darajat-darajatnya, maka orang kafir juga ada darajatnya. Seperti mana dalam firman Allah berkaitan dengan orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Berdasarkan darjat-darjat itu, maka akan terhasillah darjat-darjat di dalam syurga. Berdasarkan tingkatan-tingkatan, tangga-tangga ke bawah itu, maka adanya tingkatan-tingkatan, adanya lembah-lembah di dalam neraka. Untuk orang munafik dinyatakan dalam Al-Quran surah Nisa, innal munafiqina fid darkil asfal. Untuk tingkatan ke atas dipanggil darajah. Untuk tingkatan ke bawah dipanggil dark. Makin teruk dia, makin besar azab dia, makin dia berada di kerak yang paling bawah. Allah menyatakan orang munafik berada di darkil asfali minan nar. Maka al-kufru millatun wahidah. Kufur memang dinyatakan oleh ulama, kufur ini dia adalah satu sahaja. Satu pegangan. Tetapi tahap-tahap kekufuran itu berbeza-beza. Tahap-tahap kekufuran berbeza-beza. Dan berdasarkan perbezaan tahap-tahap tersebut, mereka akan menerima azab. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab bukan sahaja orang yang kufur,
Tetapi Abu Lahab ini berusaha. Dia bukan hanya kufur sendiri, tetapi dia berusaha untuk sekat daripada orang menerima jalan hidayah. Dia cuba burukkan jalan hidayah. Maka begitu teruknya tahap kekufuran Abu Lahab, maka kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Walaupun sebenarnya di zaman Abu Lahab ada lagi orang kafir yang lain. Tetapi apakah sir disebut tentang Abu Lahab disebut secara sarih namanya di dalam Al-Quran? Kerana bentuk kekufurannya adalah kekufuran yang ba'id. Bukan hanya kufur sendiri, tetapi dia menyekat daripada jalan-jalan kebaikan. Dan bahkan dia nak bagi jalan-jalan agama ini nampak comot, nampak kotor, nampak buruk. Inilah yang kita akan baca pada ayat yang berikut. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang bahawasanya orang kafir yang dicela dalam ayat ini adalah orang kafir yang macam mana? Mana orang kafir yang mana dikatakan wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Orang kafir yang bagaimana? Semalam saya sebut, oleh kerana Quran ketika berinteraksi dengan orang-orang kafir, berinteraksi dengan cara yang berbeza-beza. Maknanya ada orang kafir diinteraksi dengan bahasa yang lembut. Ada orang kafir diinteraksi dengan bahasa yang kasar. Ada orang kafir diinteraksi dengan pedang bahkan. Maka begitulah juga kita berinteraksi dengan orang kafir. Adalah tidak betul. Ada orang membicarakan tentang bicara rahmat, bicara salaman. Maksudnya dalam konteks kita dakwah, maka hanya ada satu hala yang sahaja cara, iaitu rahmat sahaja. Apa maksud rahmat? Maksudnya tidak ada bicara soal peperangan, tidak ada bicara soal mengecam, meninggikan suara, bersikap keras. Ada. Tengok macam mana Nabi pun muamalat. Nabi orang yang paling rahmat, tetapi Nabi tidak bermuamalat dengan orang kafir dengan jalan yang kita panggil, yang kita lah istilahkan sebagai rahmat. Tidak. Quran pun tidak juga. Quran pun tidak, Nabi pun tidak. Maka cara dakwah yang betul, kalau dia melibatkan skala yang besar, maka dia tetap ada perbezaan. Tetap ada perbezaan. Di dalam Al-Quran secara sarih mencela orang-orang kafir. Jadi tapi kita kena tengok orang kafir yang macam mana yang dicela. Sebab itu adalah salah memukul rata manhaj. Apa maksud memukul rata manhaj? Iaitu digunakan sikap keras kepada orang kafir dalam semua keadaan. Tidak. Kepada semua orang kafir dan dalam semua situasi. Tidak. Dan tidak juga menggunakan pendekatan lembut. Tidak juga. Sebab itu dalam hukum fiqah ada dibahagikan zimmi dan juga harbi. Ada muahid dan musta'man. Jadi taksim ini adalah taksim Al-Quran. Dan taksim ini adalah taksim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka justru itu manhaj yang betul adalah bagaimana Rasulullah berinteraksi, maka begitu juga kita berinteraksi. Ini yang saya bagi tambah semalam di akhir pengajian. Contohnya dalam Al-Quran ada sifat insaf yang dilakukan terhadap orang kafir. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun. Mereka ini ahli-ahli kitab, mereka ini tidak sama. Nampak? Tidak sama. Dalam ayat yang lain, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilai. Wa min ahlil kitabi. Suara dengar tak yang lain? Yang lain suara dengar tak? Yang lain dengar. Jadi kalau yang lain dengar ni maknanya masalah di sana lah, bukan di sini. Wa min ahlil kitabi man
In ta'manhu biqintarin yuaddihi ilaik. Jadi ini yang saya ingin tegaskan uslub Al-Quran. Misalnya Allah Ta'ala sebut, ada ahli kitab yang kalau kamu bagi amanah pada dia satu qintar harta, dia akan tunaikan. Dan ada pula wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yuaddihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'imah. Maknanya kalau ada kebaikan pada orang kafir, maka kena sebut. Tetapi bukan makna kita tunjukkan sikap tunduk dan lembek. Itu salah. Itu salah. Maka sebab itu kena mempelajari yang dipanggil hikmah. Hikmah ini adalah kurniaan kepada para doa dan para da'i. Allah yang ajar hikmah kepada mereka sehingga mereka faham bagaimana bertindak lembut di tempat yang lembut dan bertindak tegas di tempat yang tegas. Hikmah ini yang kurang diberikan kepada hamba-hambanya. Maka di dalam ayat yang seterusnya akan menerangkan siapakah orang-orang kafir yang dikatakan wail. Wa wailul lil kafirin min azabin syadid. Okey, sebelum saya nak teruskan ayat yang berikut, kita tengok dalam surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Ada orang kafir yang tahap tepu mereka adalah apa? Tahapnya adalah khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Nampak? Dan mereka ini tahap hati terkunci sehingga Quran kata sama ada kamu memberi peringatan kepada mereka ataupun kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka ni sama saja. Mereka ini telah khatam, telah dicap mohor, tutup seal hati mereka. Memang ada keadaan orang kafir yang seperti itu. Cuba kita lihat siapakah orang kafir yang dimaksudkan dalam ayat wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yastahibbuna al-hayata al-akhirati wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Alladzina yang dimaksudkan dengan alladzina ini ada dua i'rab. I'rab alladzina yang pertama adalah na'at. Cuba tengok dalam tafsir Jalalain, alladzina di-i'rabkan sebagai na'at. Ingat balik pelajaran kita bagaimana meng-i'rab Al-Quran. Ingat balik pelajaran kita bagaimana meng-i'rab Al-Quran. Di dalam kitab tafsir Jalalain, beliau secara umumnya akan membawa i'rab yang di sisi beliau lebih sesuai, tanpa menafikan ada i'rab selain daripada itu. Dan tidak semestinya i'rab yang dibawa oleh itu yang lebih rajih berbanding dalam tafsir yang lain. Tinggal di sini tafsir Jalalain telah meng-i'rab alladzina itu sebagai sifat. Maksudnya alladzina di-i'rabkan sebagai sifat kepada al-kafirin. Wa wailul lil kafirin kan? Wa wailul lil kafirin, maka alladzina i'rabnya adalah sifat kepada al-kafirin. Sifat kepada al-kafirin. Tetapi i'rab ini kalau berdasarkan kaedah nahwu, i'rab ini menjadi dhaif. I'rab ini dhaif. I'rab yang lebih kuat adalah kita i'rab
sebagai khabar mubtada' mahzuf, ataupun dia adalah mubtada', dan jumlah ulaika fi dhalalim ba'id adalah khabar. Itu i'rabnya. Ulaika fi dhalalim ba'id adalah khabar dia. Okey. Sekarang ni kita bicara sedikit tentang ilmu nahwu. Bila kita ingin mendakwa sesuatu pandangan ini dhaif, sesuatu pandangan ini marjuh, dia tidak memadai kita kata ini dhaif, ini marjuh. Tidak memadai di sisi kaedah akademiknya. Bahkan kita perlu bagi tahu sebab apa. Sebab apa mengatakan i'rab ini dhaif. Maka sebahagian ulama mengatakan mengi'rab allazina ini sebagai sifat adalah dhaif. Kerana ada satu kaedah dalam nahwu, tidak boleh ada fasal, tidak boleh ada pemisah antara sifat dan juga mausuf. Sifat dan mausuf tak boleh ada pemisah. Jadi kalau kita i'rabkannya sebagai sifat kepada al-kafirin, maka al-kafirin mausuf, allazina sifat, di tengah tu ada fasil. Wawailul lil kafirina, wawailul lil kafirina min azabin syadid, wawailul lil kafirina min azabin syadid. Di situ. Jadi min azabin syadid ini adalah min bayaniyah. Dia menjadi pemisah antara al-kafirin dan juga alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya. Maka daripada situ, maka dia menjadi dhaif. Untuk mengelakkan daripada terjebak dengan i'rab seperti ini, maka kita i'rab alladzina itu sebagai mubtada'. Apabila kita i'rab alladzina sebagai mubtada', maka ulaika akan menjadi mubtada' sani, fi dhalalim ba'id, khabar mubtada' sani. Mubtada' sani dan khabarnya menjadi khabar kepada mubtada' awal. Mubtada' sani dan khabarnya menjadi khabar kepada mubtada' awal. Ataupun alladzina ini khabar mubtada' mahzuf, khabar kepada mubtada' mahzuf. Ulaika fi dhalalim ba'id. Humul ladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Maka ulaika jumlah yang istinaf. Itu berkaitan dengan i'rab. Kalau kita lanjutkan dengan i'rab jalan lain, maka alladzina ini adalah merupakan apa? Maksudnya alladzina ini, ayat ini masih ada kaitan dengan perkataan wawailul lil kafirina min azabin bin syadid. Azabin syadid. Ataupun kita i'rab menjadi khabar mubtada mahzuf, juga dia ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Jadi cuba kita lihat berdasarkan i'rab ini, maka orang-orang kafir yang nanti di hujung ayat Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan mereka sebagai berada di dalam kesesatan yang jauh. Mereka ini ada 3 sifat. Sebab itu tengok Quran pun guna perkataan dhalal ba'id. Ada ayat yang lain dhalal mubin, kesesatan yang nyata. Kesesatan yang jauh. Ada orang dia sesat, ada orang dia sesat barat. Dia sesat sampai ke barat jauh. Maka Quran juga menggunakan uslub tersebut. Orang kafir yang disifatkan sebagai kesesatan mereka itu ba'id, dia ada 3 ciri. Ada 3 ciri. Yang pertama, alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Cuba tengok. Alladzina yastahibbuna ditafsirkan dengan yakhtarun. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Sifat pertama mereka adalah mereka ini yastahibbuna al-hayata ad-dunya. Yastahibbuna al-hayata ad-dunya. Dalam ayat
dinyatakan wa innahu li hubbil khairi la syadid. Wa innahu li hubbil. Satu perkataannya yuhibbu, ahabba yuhibbu. Dan di dalam ayat ini didatangkan dengan bab istif'al. Didatangkan dengan bab istif'al. Secara umumnya kaedah dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ini secara umum. Ada keadaan tidak juga. Secara umumnya kaedahnya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Apabila sirah, apabila huruf bertambah di dalam sesuatu sirah, maka dia akan ada pertambahan pada makna. Misalnya karuma dengan akrama zaidun. Karuma lazim, akrama mutaaddi. Ada beza. Karuma zaid itu orang yang mulia. Akrama mutaaddi. Dia jadi apa? Aktif. Bukan pasif tapi aktif. Iaitu dia memuliakan orang lain. Akrama zaidun. Maka begitulah juga antara ahabba yuhibbu dengan istahabba yastahibbu, datang dengan bab istif'al dengan tambahan 3 huruf, maka maknanya ada beza. Apa beza ahabba yuhibbu? Ahabba yuhibbu ni maknanya suka juga. Istahabba yastahibbu pun maknanya suka. Kalau kita belajar dalam ilmu saraf, antara khususiat bab istif'al adalah dia ada memberi makna talab. Bab istif'al, antara khususiat bagi bab istif'al iaitu memberi makna talab. Contohnya, ghafara yaghfiru, mengampunkan. Istaghfara yastaghfiru, memohon ampun. Memohon apa? Memohon ampun. Syafa'a yashfa'u, memberi syafaat. Istashfa'a, memohon syafaat. Saqa, memberi minum air. Istasqa, memohon minum air. Memohon diberi minum air. Maklum, pelajaran ni basic lah kalau kita belajar dalam ilmu saraf. Bab istif'al, dia ada datang memberi makna talab. Memberi makna apa? Memberi makna talab. Memberi makna talab. Maka, apa maksud istahabbah? Ini ditafsirkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia juga ditafsirkan oleh Al-Imam Ar-Razi. Yastahibbuna al-hayata dunya ini. Ada satu pelajaran sebenarnya yang dia ada di dalam Al-Quran. Itu pelajaran ilmu jiwa. Ilmu kejiwaan. Psychiatric. Ilmu tentang apa? Personality manusia. Personality manusia ada. Jadi Quran sebenarnya dia bongkar. Dia bongkar isi hati manusia dengan takbir yang cekap dan takbir yang teliti. Cuba kita tengok. Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi istikbar. Jadi istikbar ini dia rasa dia besar. Dia rasa dia besar. Dia telah usahakan rasa besar tu datang dalam diri dia. Datang dalam diri dia. Maka kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada orang yang mana dia suka kepada, dia cenderung kepada maksiat. Dia buat maksiat. Tetapi dalam masa yang sama, jiwa dia tak suka. Jiwa dia tak suka kepada perkara tersebut. Tetapi dia rasa dia telah terjebak. Dia telah apa? Terjebak. Dan dia meronta-ronta dalam jiwanya. Satu keadaan. Satu lagi, satu orang yang mana dia memang tenggelam dalam keadaan suka kepada maksiat tersebut. Sebab itu, mencintai ataupun suka, Syekh kata, kalau satu orang dia suka kepada kerjaya dia,
suka tentang kerjaya dia. Satu orang dia suka tentang kerjaya dia. Dia suka kepada anak isteri dia. Dia suka sebagai satu benda yang fitrah. Suka. Tetapi ada orang yang mana dia tenggelam. Dia tenggelam dalam suka. Dia tenggelam dalam suka kepada sesuatu sehingga dia tinggalkan yang lain. Dia tenggelam dalam suka kepada sesuatu sehingga dia tinggalkan yang lain. Dia bukan hanya buat maksiat, tapi dia tenggelam suka, bahkan berusaha untuk suka, bahkan membuat perancangan-perancangan untuk maksiat tersebut. Inilah perkataan istahabba yastahibbu. Inilah perkataan istahabba yastahibbu. Ketika kita baca ayat ini, perkataan alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Bukan hanya suka tapi tenggelam. Bukan hanya tenggelam, dia pilih dunia itu dan dia tinggalkan terus akhirat. Hanya sekadar suka kepada anak isteri tidak dilarang oleh syariat. Hanya sekadar suka kepada kerja yang kita buat, sebab kerja itu membantu kita dalam urusan kehidupan, tak ada salah. Tetapi jangan sampai ke tahap yastahibbun. Jangan sampai ke tahap apa? Yastahibbun. Maka itu yang dicela. Itulah yang dicela. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Untuk membuktikan perkara ini, maka pengarang Jalalain telah tafsirkan yastahibbun ini dengan makna yakhtarun. Mereka pilih. Maknanya ada dua pilihan. Mereka pilih dunia. Apa maksud pilih dunia? Pilih dunia, tinggal akhirat. Itu maksud alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Mengutamakan. Kita tidak dicela berada di dalam dunia, mengusahakan dunia. Yang dicela pilih dunia, utamakan dunia, tinggal akhirat. Ini adalah tercela. Jadi ini rahsia tafsiran pengarang Jalalain mentafsirkan yastahibbun dengan makna yakhtarun. Seolah-olah menggambarkan mereka diberi dua pilihan. Mereka telah diberi dua pilihan, tetapi mereka pilih hak ini. Pilih ini dan tinggalkan yang akhirat. Maka ini adalah sifat yang tercela. Kita bagi satu contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, "Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda." Wa amma thamudu fahadainahum. Adapun kaum Samud, kami telah menunjukkan jalan hidayah kepada mereka. Hidayah dalam ayat ini memberi makna ira'atut tariq. Wa amma thamudu fahadainahum. Hadainahum maksudnya kami telah menunjukkan jalan hidayah kepada mereka. Tengok. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Nampak tak? Dalam ayat ini pun menggunakan perkataan istahabba yastahibbu. Istahabba yastahibbu, guna perkataan ni. Kalau tengok dalam tafsir Jalalain, fastahabbul 'ama maknanya fakhtarul 'ama. Tengok dalam surah Fussilat, fastahabbul 'ama maksudnya mereka memilih buta berbanding hidayah. Nampak tak? Sebelum ayat ini telah diterangkan, maksudnya orang kaum Samud ini telah dibentangkan dua jalan. Tetapi apa dia? Dia pilih hidayat, dia pilih ama, buta, gelap, dia tinggalkan hidayat. Itu yang tercela. Itu yang tercela. Kita tengok ayat yang lain. Hal ata 'alal insani 'inun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabil. Tengok, inna hadainahu as-sabil.
Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Imma syakiran wa imma kafura. Sama tak ayat ni? Sama tak? Samalah konsepnya. Inna hadainahu sabil. Manusia itu kami telah tunjukkan kepada mereka jalan. Maknanya jalan yang betul. Dan apabila dibentangkan jalan yang betul, mereka pilih. Ada yang pilih syakiran, mensyukuri jalan tersebut, iaitu beriman. Ada yang memilih kafura, mengkufuri jalan tersebut. Jadi kena faham konsep ini. Mungkin saya boleh bawa satu masalah yang sebenarnya menjadi khilaf antara akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah tentang masalah bulughud da'wah. Masalah bulughud da'wah boleh rujuk kitab yang membahaskan, antaranya Tuhfatul Murid, kitab yang paling mudah dicapai, iaitu salah satu daripada syarat mukallaf adalah bulughud da'wah. Sekiranya seseorang itu tidak sampai dakwah kepadanya, apabila dia tidak sampai dakwah kepadanya, maka dia bukan mukallaf. Dan apabila dia bukan mukallaf, maka maknanya tidak ada soal azab dan tidak ada soal pahala kepada dia. Dan ini juga merupakan akidah kita. Bagi kita, mesti sampai dakwah kepadanya. Mesti sampai dakwah. Kalau tidak sampai dakwah kepadanya, maka dia bukan mukallaf. Dan ayat yang diguna pakai adalah وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Maka kita boleh lihat perbincangan ulama tentang orang yang mati misalnya di satu pulau. Yang pulau tersebut langsung tidak sampai kepada mereka dakwah yang sahih. Walaupun ringkas, walaupun tentang Tuhan Allah yang satu misalnya, tak sampai. Walaupun secara ijmali tidak sampai kepada mereka dakwah, maka mereka ini dipanggil tidak mukallaf. Hukum mereka ni macam orang gila. Apa maksud? Hukum mereka seperti orang gila. Maksud hukum mereka seperti orang gila, iaitu kalau mereka mati, mereka tidak masuk dalam api neraka, tak kena azab. Ini salah satu daripada syarat mukallaf di sisi Asy'ariyah, yang mana berdasarkan ayat وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Maksudnya apa? Di zaman sudah ada syariat, di zaman sudah ada rasul, di zaman, walaupun zaman tersebut sudah ada rasul, bukan zaman fatrah ni, zaman selepas rasul dihantar, ada lagi orang yang memang tak sampai langsung dakwah kepada dia, maka di sisi Asy'ariyah, mereka ini tidak akan dikenakan azab. Tetapi masalah ini juga telah digunakan oleh sebahagian orang dalam kitab satu kitab yang dikarang, tajuknya Asy-Syafi'iyah, Al-A'immatu Syafi'iyah fi Diyaril Hindiyah. Ada satu kitab yang dikarang oleh ulama Al-Malibari, Abdul Nasir Al-Malibari kalau tak silap. Beliau menyebut berlaku satu pandangan songsang dan pandangan serong, pandangan salah, yang dia mengambil kaedah ini tapi digunakan bukan pada tempatnya. Mereka mengatakan orang-orang Hindu di Malibar, mereka ini kalau golongan seperti ini. Jadi ulama bantah, kita tak boleh guna kaedah ini untuk orang-orang kafir yang tinggal di Malaysia. Tak boleh. Sebab paling kurang secara ijmali telah sampai tentang Tuhan Allah, Tuhan satu, tentang Muhammad. Maka ditulis fatwa-fatwa oleh ulama Malibar, adalah disebut nama satu orang ulama itu membenteras kefahaman yang salah ini. Sekarang ini pun ada kefahaman seperti ini pada zaman sekarang. Mengatakan orang-orang di Eropah ni, kalau mati ni dia tak masuk neraka, dia termasuk dalam kategori golongan yang tidak sampai
Kalau sampai pun tapi Islam dalam bentuk Islamfobia. Jadi ini adalah salah kerana memadai secara ijma'li. Beliau mengatakan kalau di Malibar bagaimana? Ada azan, ada orang ulang alik ke masjid, ada madrasah. Bagaimana mereka ini boleh dimasukkan dalam kategori tidak sampai dakwah kepada mereka. Jadi walaupun akidah ini adalah betul, tapi apabila pemahamannya tak betul, dia bawa kepada satu konsep kefahaman yang salah pula. Jadi mereka-mereka yang terlebih rahmat ni, gunakan kaedah ni, terlebih rahmat. Dia kata tak apa, mereka ni insya-Allah tak masuk neraka sebab tak cukup syarat mukallaf. Jadi ini dipanggil jumud alal usul, jumud alal qawaid. Ini jadi masalah pula. Apabila tidak difahami intisari daripada kaedah tersebut, melihat kepada zahir, maka dia bawa kepada songsang pula kefahaman tentang konsep bulughud da'wah. Konsep bulughud da'wah memang diakui. Cuba tengok apa yang dibicarakan oleh Al-Imam Al-Ghazali misalnya tentang masalah bulughud da'wah ini di dalam kitabnya Faisalatut Tafriqah. Kalau tak silap ada dibahaskan tentang masalah ini. Jadi yang pertama, jadi kita kembali. Nampak tak? Orang kafir apabila dia telah ditawarkan jalan hidayat, tetapi dia pilih juga jalan kesesatan, maka mereka ini alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Mereka yang memilih kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Kalau kita boleh sebutkan di sini, antara perkara ataupun antara agenda, antara apa? Antara perkara dan antara agenda di dalam Al-Quran adalah menerangkan hakikat dunia. Orang yang cinta dunia ni dia ada masalah jiwa. Jadi Al-Quran juga menangani masalah jiwa. Nabi masalah jiwa. Antara jiwa yang rosak apabila mencintai dunia. Jadi antara agenda dalam Al-Quran menerangkan hakikat dunia. Hakikat dunia ini diterangkan. Maka menjadi tugas para da'i dan para muzakkir, orang yang memberi peringatan, menjadi tanggungjawab orang yang berdakwah, menyampaikan ceramah seperti uslub Al-Quran. Antaranya menerangkan kepada audiens dan menerangkan kepada khalayak tentang hakikat dunia. Quran berkali-kali menerangkan kepada manusia hakikat dunia. Antara punca masalah yang berlaku sehingga meninggalkan kebenaran adalah apabila begitu tenggelam dalam dunia, begitu mencintai dunia, maka menerangkan hakikat dunia termasuk dalam agenda di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan apabila dia menjadi agenda Al-Quran, maka ia juga seharusnya menjadi agenda dan matlamat bagi setiap da'i, setiap penceramah, setiap asatizah, ulama, untuk menerangkan hakikat dunia kepada umat manusia. Hakikat dunia. Hakikat dunia dan juga hakikat akhirat. Kita boleh sebut ayat-ayat yang menerangkan hakikat dunia. Jadi ini perkara yang pertama. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Kemudian wa yasuddun. Orang yang mana dia pilih kehidupan dunia berbanding pilih kehidupan akhirat. Siapa pilih kehidupan dunia, dia pilih kehidupan sementara. Siapa pilih kehidupan akhirat, dia pilih kehidupan yang selama-lamanya. Siapa yang pilih kehidupan dunia, dia pilih kehidupan yang dekat. Dunia ni mana dekat. Siapa pilih kehidupan akhirat, dia pilih kehidupan yang sebenarnya. Sebab kehidupan dunia datang dulu, baru kehidupan akhirat. Jadi kehidupan akhirat lah yang sebenar, sebab dia nombor 2. Sebab yang nombor 1 akan pergi, tinggal yang nombor 2. Jadi nombor 2 dia tak ada lagi nombor 3 selepasnya. Maka orang yang bijak, dia tidak hanya tenggelam dengan kehidupan pertama yang akan habis, sebab dia tahu kehidupan yang sebenar, kehidupan yang nombor 2, kehidupan yang terakhir. Maka pilihlah kehidupan yang terakhir.
dan buatlah sesuatu di kehidupan yang pertama untuk kehidupan yang terakhir, kehidupan yang sementara untuk kehidupan yang selama-lamanya. Alladzina yastahibbu, ini sifat yang pertama bagi orang kafir. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillah wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa yasudduna 'an sabilillah. Sabilillah ditafsirkan di sini dengan perkataan dinul Islam. Wa yasudduna 'an sabilillah, dan mereka ini menghalang daripada sabilillah. Di sini sabilillah telah ditafsirkan sebagai agama Islam. Nampak tak? Mereka tidak berpada dengan cinta dunia, tapi ajak orang cinta dunia lupa akhirat. Mereka tidak berpada dengan cinta dunia lupa akhirat, tapi ajak orang lain cinta dunia lupa akhirat, dan halang orang lain daripada cinta akhirat. Mereka bukan sahaja kafir, tetapi menghalang orang jadi Islam. Menghalang orang. Jadi ada orang, nampak tak? Daripada sini kita boleh belajar. Ada orang setakat yastahibbunal hayatad dunya, tetapi dia tidak sampai ke tahap wa yasudduna sabilillah. Jadi ayat Al-Quran juga menerangkan hakikat manusia. Hakikat manusia. Antara adab dalam bertutur yang diajar oleh Nabi dan diajar oleh Al-Quran, apabila sesuatu perkara bukan dibuat oleh semua orang. Apalah orang Malaysia ni, tengok benda ni sebahagian je orang buat, tapi dia sebut perkataan orang Malaysia. Apalah orang Melayu ni pemalas. Kalau yang malas itu sebahagian, gunalah perkataan sebahagian orang Melayu pemalas. Jadi kalau sebahagian orang Melayu pemalas, maka semua bangsa boleh digunakan perkataan sebahagian. Sebahagian orang Cina pemalas, sebahagian orang India pemalas. Antara adab bercakap, kadang asatizah pun gagal. Dia kadang-kadang nak terangkan satu perkara, nak bagi benda tu impak, maka dia guna ayat umum. Dia guna ayat umum, sedangkan benda tu berlaku sebahagian saja. Jadi Al-Quran menggunakan kaedah seperti itu. Contohnya, wa min ahlil kitab man in ta'manhu bidinar. Wa min ahlil kitab. Sebahagian daripada ahli kitab. Kalau bagi amanah 1 dinar pun dia tak amanah. Jadi kalau sebahagianlah. Kalau semua. Maka begitulah juga di kalangan orang kafir. Ada tahapnya hanya yastahibbunal hayatad dunya. Dia dengan urusan dunia lah, siang malam cari dunia, tapi dia tak ada ganggu agama Islam. Dia tidak ada halang agama Islam. Dia dengan bisnes dia, dengan urusan dia, tapi dia tak buat kerja yasudduna an sabilillah. Maka dia punya sesat tak sama dengan, bersama dengan itu buat yasudduna an sabilillah. Tidak sama dengan golongan kafir yang Allah Taala sebut dalam ayat yang lain. Yuriduna liyutfi'u. Nampak? Ini ayat ni kita boleh gunakan tafsir. Kita boleh tafsirkan juga ayat ni. Maksudnya, bagaimana dia punya wawasan dia. Wawasan dia adalah untuk padamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Jadi kita akan dapati dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberi isyarat kepada golongan kafir yang melakukan sad an sabilillah. Jadi mereka bukan sahaja duduk dalam kekufuran dia, tetapi halang daripada jalan Allah. Halang manusia daripada jalan Allah. Dan inilah perangai Abu Lahab. Dan inilah sebabnya Abu Lahab ceritanya disebut dalam Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab,
sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nampak? Isterinya pembawa kayu api, mengadu domba, menghasut supaya orang tak suka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapati jumpa orang kafir yang seperti ini. Wa yasudduna an sabilillah. Sabilillah ini maksudkan dinillah. Wa yabghunaha iwaja, dan mereka mahukannya. Wa yabghunaha, mereka mahukannya jalan Allah itu. Apa dia? Mereka mahu akan bengkok. Jadi waya beru, dia ada dua i'rab. Dia ada satu waya berunaha ay waya berunalaha. Satu lagi waya berunaha waya berunaha waya berunaha. Dalam dua tafsiran ini, dia ada makna yang berbeza. Sama ada kita baca waya berunaha iwaja dengan makna mu'wajjah, ataupun waya berunaha ay waya berunala iwaja dengan makna asal masdar. Kalau kita baca dengan makna mu'wajjah seperti yang ditafsirkan oleh Jalalain, dia makna dia lain. Kalau kita baca dengan waya berunalaha iwaja dengan masdar, makna dia lain. Kita tengok dalam ayat surah Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Nampak? Sini pun ada iwaja. Wa lam yaj'al lahu iwaja. Dialah Allah yang telah menurunkan kitab, dan Allah tidak mahu iwaj, bengkok, menyimpang pada kitab yang telah diturunkan. Allah tidak mahu dia berlaku bengkok, tetapi orang kafir nak bengkok. Nampak? Jadi kita gabungkan antara dua ayat ni. Allah walam yaj'al lahu iwaja. Tetapi orang kafir wa yabghunaha iwaja. Walam yaj'al lahu iwaja wa yabghunaha iwaja. Tengok, begitu jauhnya cuba buat sesuatu yang mana melawan Allah. Allah ingin mutimmu nurihi. Orang Allah yuriduna an yutfi'u nurallah. Allah ingin mutimmu nurihi. Orang kafir, sebahagian orang kafir yabghunaha iwaja, jalan Allah. Allah inginkan walam yaj'al lahu iwaja. Allah inginkan siratan mustaqim, lurus. Tetapi sebahagian orang kafir menginginkan bengkok, berlaku bengkok pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya habiskan dengan tafsirkan. Kalau kita baca wa yabghunaha iwaja, terjemahan dia lain. Kalau kita baca macam tafsir Jalalain, terjemahan ni macam ni. Dan mereka mahukan jalan yang bengkok, lalu meninggalkan jalan Allah. Itu tafsiran macam ini, terjemahan kalau berdasarkan tafsiran yang Jalalain pilih. Wa yabghunaha iwaja. Jadi wa yabghunaha iwaja, kalau berdasarkan tafsir Jalalain, terjemahannya dan mereka mahukan jalan. Ha tu dia kembali kepada jalan secara mutlak. Jadi ha itu dia bukan kembali kepada sabilillah. Kalau berdasarkan tafsir Jalalain, ha dia bukan kembali kepada sabilillah. Dan iwaja masdar, tapi ditafsirkan dengan makna isim maf'ul, mu'wajjah. Ditafsirkan dengan isim mushtaq. Okey? Kalau satu lagi tafsiran, ini Imam Zamakhsyari tafsirkan begitu. Wa yabghunaha iwaja,
Maksudnya wayabghuna laha, ha tu dengan mana laha. Dan mereka mahukan baginya, nya apa? Ha tu kembali kepada sabilillah. Iwaja dengan mana i'wijajan. Maksudnya apa? Mereka nak jalan Allah tu jadi bengkok. Lain tu. Berdasarkan tafsir jalan lain, terjemahannya, dan mereka mencari jalan yang bengkok. Kalau berdasarkan satu lagi tafsiran, dan mereka mahukan kebengkokan pada jalan Allah. Mereka mahukan kebengkokan pada jalan Allah. Nampaknya tafsiran yang kedua ini lebih bagus daripada segi dia lebih banyak tafannun. Sebab kalau kita pakai tafsiran mereka mencari jalan yang bengkok, dia mungkin sudah memadai pada ayat alladzina yastahibunal hayatad dunya. Maksudnya orang yang mana pilih jalan dunia, termasuk jalan dunia ni jalan bengkok. Jadi kalau wayabuna wajah kita tafsirkan begitu juga, dia jadi berulang. Jadi antara kaedah dalam tafsir, kita lebih banyak kita tafsir dengan sesuatu tafsiran yang lebih banyak faedah, lebih banyak ma'ani berbanding tafsiran yang mengulang benda yang sama. Itu antara kaedahnya. Jadi kalau kita tafsirkan, maka dia memberi makna mereka cinta dengan dunia, tinggalkan akhirat. Mereka halang orang daripada jalan Allah. Dan bukan sekadar halang, dan mereka berusaha supaya nak burukkan jalan Allah. Bagi agama Islam tu nampak bengkok, nampak buruk, nampak tak baik, maka sekarang ni orang panggil Islamfobia. Menyebarkan Islamfobia supaya nampak fobia kepada Islam itu di mata orang lain. Jadi nampaknya ada dua tafsiran. Jalalain memilih tafsiran yang lain, ada ulama memilih tafsiran yang lain, dan biasa tafsiran seperti itu berbeza. Tetapi nampaknya tafsiran yang satu lagi, dia lebih banyak tafannunnya, banyak faedahnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu. Dalilun liqalbi inda jahli wa hirati. Faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi. Wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله.